Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Hari Jatuhan Kuasa bagi Surau Al-Hamidin pada pagi yang berbahagia ini. Kepada semua tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan pada pagi yang berbahagia ini dalam kuliah duha, tazkirah duha pada hari ini, sebagai satu peluang untuk kita duduk ijlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sebentar dan juga kita sama-sama mengingatkan kita kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun bukanlah asing daripada kawasan sini. Dulu Seksyen 19 dan kemudian sekarang dah berpindah tapi dekat je, Shah Alam juga. Dan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi bersama untuk tajuk kita pada pagi ini dalam masa sejam atau kurang ini, ialah yang bertakwa pasti berjaya. Ya, insya-Allah. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah biasa kita baca, ya, ayat 1 sampai 5 itu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 3 saya minta Tuan Bilal dengan semua yang ada kat sini sambunglah tu ayat 3. Macam mana tuan-tuan? Ayat 3 sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya-Allah, ya. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat yang kelima yang ada kaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surahul Azim. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, 5 ayat pertama ini adalah satu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada permintaan kita pada setiap hari. Permintaan kita dalam surah Al-Fatihah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Jadi itu adalah satu-satunya doa yang wajib dibaca dalam amalan fardu kita, iaitu solat. Kerana bacaannya pun fardu, ya, rukun, dan dalamnya itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kita tahu bahawa Allah terus jawab doa kita yang terbesar, ialah memohon apa? Bukan mohon kereta besar, bukan mohon rumah besar, yang itu ramai orang minta. Dalam dunia ini, sama ada yang puasa tak puasa, yang Islam tak Islam, memang minta rumah besar, kereta besar, pangkat besar, apa lagi besar tuan-tuan? Macam-macam lah, kan? Tetapi Allah ajar kepada kita, iaitu mintalah hidayah sebagai hadiah paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah paling besar. Ada kereta besar ke, kereta kecil ke, tak ada kereta ke, kalau ada hidayah, itu hadiah paling besar. Pasal huda ada kaitan dengan hadiah. Ya, huda ada kaitan dengan hadiah. Maka kalau kita ada rumah besar ke, rumah kecil ke, rumah sewa ke, rumah dah habis bayar ke, kalau ada huda, rumah yang paling besar hidayah, hadiah daripada Allah SWT. Tetapi kalau rumah besar, orangnya tak sembahyang, tak baca Fatihah, tak mohon hidayah pada setiap masa, maka ia adalah rumah yang besar. Di sini pada tuan-tuan yang ada rumah, tak kisahlah rumah macam mana sekalipun, diberikan hidayah, dan itulah yang sebabnya kita kena minta. Sebabnya kita minta. Dan mungkin ada yang kata bahawa kalau Allah nak bagi, Allah bagi je, kan? Mengapa kena minta-minta?
Sebenarnya minta kepada Allah itu lambang kehambaan kita. Sebagaimana kita doa pada Allah ataupun kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita puji Allah ini sebagai Rabb, yang Tuhan yang mentadbir alam ini. Ayat kelima itu kita mengaku saya ini hamba ya Allah, kerdil. Dia perlu ada rasa ketika imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami ini beribadah. Satu, maksudnya kami sentiasa mengikut kepada syariatmu. Kami ini adalah hamba yang kerdil. Hamba yang kerdil. Bila kita ada rasa itu, maka insya-Allah rasa khusyuk, tuan-tuan. Tapi kalau katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita cakap bahawa kami beribadah tapi hati tidak rasa kerdil, ya, apatah lagi kita kata air katira tak habis lagi, contohnya kan, ini masa lepas buka puasa kan, ataupun buka kurma kemudian masuk solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami beribadah tapi hati itu masih lagi tak rasa kecil. Yang kuitiau ke ataupun yang apa tuan-tuan, menu istimewa dekat sini, nasi dagang ke, nasi kerabu ke, nasi lemak ke, apa sebagainya, kalau itu lebih besar, maksudnya iyyaka na'budu itu belum dihayati. Dan moga-moga kita selalu kena ulang, ya, rahmatnya Allah ini, tuan-tuan sekalian. Dalam Al-Quran Allah kata kalau Allah balas kita ni, Allah balas dengan ahsan, dengan sesuatu yang terbaik daripada amalan kita. Itu yang best tu, ya, yang terbaik. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kalau kita ada anak kita pergi sekolah dekat sini, dia kalau dia dapat matematik, dia dapat A, B, C, 6 ujian A, B, C, maka dia punya markah dia hujung tahun kira bahagi 6 jadilah B, average, tuan-tuan kan, purata. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, ya, Allah ni Maha Rahmat. Cara Allah balas kita, tuan-tuan, bukan yang purata. Allah balas dengan yang ahsan, yang paling baik. Kalau ABC 6 ujian, Allah bagi kita, Allah balas dengan cara yang mana, tuan-tuan? C ke B ke A? A. Pasal Allah kan kaya, ya, dan Allah siap beritahu lagi dalam Quran, Allah akan balas dengan yang terbaik, ya. Nak memberi harapan kepada kita, peluang kepada kita. Biasalah kita baca Quran, dulu baca Quran istilahnya kokak, gitu kan. Tetapi tuan-tuan terus belajar Al-Quran, baca dapat C, lepas tu baca dapat B, sikit je dapat A, sepanjang hidup Allah balas yang A tersebut. Pasal Allah nakkan kita ini. Kalau dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan biasa baca kan, ya, ayat yang pertama tu macam mana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal, ya, Allah nak uji kita dengan ada kematian dan kehidupan itu, ya, nak lihat manakah ahsanu amala, ya, yang lebih baik amalan. Hari ini lebih baik daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini, maka Allah akan ambil yang terbaik. Terus sahaja kita baikkan, insya-Allah selagi hayat di kandung badan. Itu sebabnya salah satu daripada perkataan penting bila kita minta hidayah pada ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah, Allah jawab terus. Surah Al-Baqarah tadi, Alif Lam Mim. Ya Allah, apa maksud Alif Lam Mim? Tuan-tuan tahu apa maksud Alif Lam Mim? Tak tahu saya, tuan-tuan. Tanya pada Nabi pun tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, itu lain macam tu. Memang tak tahu. Huruf muqatta'ah di awal surah Alif Lam Mim, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ankabut, Luqman, Sajdah pagi Jumaat, ya, kalau imam baca, maka itu sebenarnya kita tak tahu. Nabi pun tak tahu apa maksudnya. Itu adalah satu, kalau Imam Ar-Razi menyatakan, ya, dalam tafsirnya, untuk kita merendahkan diri, rasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita mohon hidayah, kita rasa macam, oh saya belajar, tapi sebelum kita belajar itu, dia bukan ilmu baru, tapi sikap baru. Sikapnya, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah. Ilmu aku yang banyak-banyak itu pun kecil sangat, ya Allah, banding dengan ilmumu, ya Allah. Engkau yang tahu, aku tak tahu alif lam mim ni apa. Alif lam ra ke, kaf ha ya ain sad nun, ya, pelbagai huruf muqattaah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, jadi bila kita tak tahu, barulah ayat kedua tadi. Macam mana tuan-tuan? Sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sambungan. Allah jawab. Ya, kita minta hidayah. Allah kata, okey, kamu yang pertama mengaku je tak tahu dulu. Kan? Mengaku saja tak tahu, Allah akan buka ilmu daripada dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk kepada orang bertakwa. Tidak ada keraguan itu kerana apa? Kerana satu, ialah saya tak tahu, Allah tahu. Allah yang tahu macam mana nak uruskan hidup saya. Saya hari ini nak sahur, bangun pukul berapa, makan apa, dan oksigen, paru-paru saya, semua ini Allah yang tahu uruskan. Saya tak tahu. Ya. Maka bila kita mengaku begitu, akhirnya kita tahu Al-Quran yang kita ada, tuan-tuan ya. Mana tuan-tuan letak Quran? Kat belakang sana tu. Bila kita baca, ataupun imam baca dalam tarawih itu, kita tidak ragu. Sebagaimana pagi tadi, tuan-tuan ada tak ketika sembahyang subuh itu ragu-ragu, hari ini ada oksigen ke tak ada? Ada tak tuan-tuan? Ada ragu-ragu tak? Dia tanda orang tu je ragu ke tak ragu, dia kena minta. Pasal takut tak dapat. Tuan-tuan ada tak pagi tadi? Ya Allah, bagilah aku darah pam sampai ke jantung, daripada jantung sampai ke seluruh tubuh badan. Ada tuan-tuan doa begitu? Tak ada kan? Tak ada. Dan bila tak ada itu, belum lagi kita jaga, ya Allah, pastikanlah matahari itu 7.16 syuruk contohnya. Kan? Ataupun 7.25. Apa tuan-tuan? Itu mesti tuan-tuan tahu kan, 7.25. Apa? Terbenam. Untuk bukalah petang ni 7.25 kan, 7.25. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena minta setiap hari 7.25 baru terbenam. Matahari tak terbenam kecuali tuan-tuan satu dunia ataupun Qaryah Hamidin ini, kawasan sini section 19, semua kena doa baru dapat matahari terbenam 7.25. Apa jadi tuan-tuan? Seorang terlupa doa, matahari terbenam pukul 10 malam. Tuan-tuan macam mana buka malam ni? Tunggu-tunggu, ngapa tak gelap-gelap kan? Rupanya matahari tak terbenam pasal ada seorang daripada Qaryah section 19 ni tak berdoa. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allah jaga. Tak payah kita nak minta pun matahari tu benam pada masanya. Itu belum lagi kira daripada dia punya kedekatan dengan bumi, tak terlampau jauh, tak terlampau dekat. Kalau katakan dia berubah-ubah, ya, doa barulah dia ikut kepada peraturan. Susah kita hidup tuan-tuan. Susah kita. Kita berfikir begini kerana apa? Kerana kita nak tahu bahawa la raiba fih, kitab Al-Quran ini datang daripada Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, yang tidak meragukan kita. Maka kita kena yakin sangat bahawa pada kitab ini ada hudal lil muttaqin. Allah cakap ini hidayah khusus kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi membawa kepada tajuk kita pada hari ini, yang bertakwa pasti berjaya. Inilah tuan-tuan ya, ini sebenarnya buku saya ni kan, baru je keluar. Kalau tuan-tuan ada yang berminat, tapi yang pastinya saya ceritalah, tak ambil pun tak apa ya. Kita rangkumkan dalam masa kurang sejam ini apa dia punya alat untuk membina takwa, yang keduanya apa proses nak membina takwa, dan yang ketiganya apa hasil bila kita ni bertakwa tuan-tuan. Kalau orang yang belajar pengurusan ke, engineering ke, jadi input, proses, output. Kan? Alah, macam tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan masak kat rumah ke, ataupun bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Kalau orang bazar Ramadan tu, dia kalau katakan tepung campur gula campur telur. Apa lagi? Tepung, gula, telur. Minyak lah sikit. Jadi apa tuan-tuan? Apanya? Kuih apa tu? Lempeng boleh. Apa lagi? Cekodok boleh kan? Cekodok biasalah, bukan cekodok pisang tu kan? Okay, apa lagi tuan-tuan? Roti canai boleh ke? Roti canai boleh? Boleh. Kuih bom ke, roti canai bom tu. Okay.
Jadi hasil tu berbeza, inputnya sama. Macam mana dia nak hasilkan yang berbeza itu bergantung kepada prosesnya. Bergantung pada prosesnya. Dan salah satu daripada perkara penting di dalam bulan Ramadan ini, biasa kita dengar ayat 183 surah Al-Baqarah, macam mana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, itu input. Prosesnya apa? As-siyam, dan dia punya outputnya ialah tattaqun, takwa. Ya. Rupa-rupanya puasa ini dia adalah satu proses untuk menghasilkan takwa, tapi tak semestinya orang masuk bulan Ramadan, tuan-tuannya, dia dapat takwa. Pasal kadang-kadang alatnya tak cukup. Macam tadi kan, gula tak cukup ataupun tepungnya masuk bubuk. Lepas tu bila buat roti canai tu, makan rasa tak apa sedap. Kan? Tak terhasil roti canai, tak terhasil takwa. Kerana apa? Kerana alatnya, imannya itu tidak dibekalkan. Ya. Ataupun memang dah tepung bagus, gula ada, minyak ada, tambah telur lagi, ya, air ada semua. Tapi tak ada juga roti canai. Pasal apa tuan-tuan? Bergantung macam mana cara buat dia, prosesnya. Ya, kalau katakan dia dah uli kemudian dia ambil sikit masuk dalam kuali, sikit masuk kuali, kalau macam tu tuan-tuan, itu rasanya jadi apa? Cekodok. Kan. Tapi kalau yang teba tu, kalau teba begitu tu mungkinlah jadi roti canai. Ataupun kalau dulu mak saya buat roti canai tu, dia pakai apa? Pakai talam kan. Dia tak teba, dia ambil je gula-gula, lepas tu dia tarik sikit, lepas tu dia bagi, lepas tu barulah lipat 4 segi ke bulat ke apa sebagainya, baru jadi roti canai. Bergantung prosesnya macam mana cara buatnya itu. Maka di dalam bulan Ramadan ini, apabila ada orang yang puasa prosesnya tetapi tidak melahirkan takwa, kalau imannya itu tidak dibekalkan. Dan iman itulah yang ada kaitan dengan kita mendalami Al-Quran, kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, 6 rukun iman yang biasa kita belajar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah itu ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya. Siapa orang bertakwa, ya, apa dia punya proses dia untuk menjadi orang bertakwa itu, Allah cakap pada ayat yang ketiga, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Yang kedua, "Wa yuqimunas shalah." Yang ketiga, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang keempat, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Yang kelima, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Itu adalah proses untuk menjadi orang bertakwa. Ya, proses untuk menjadi orang takwa. Jadi kita bincang tadi, dia punya inputnya itu salah satunya Quran pada ayat nombor 2. Kalau Quran ini kita baca selalu, dia akan menambah iman. Kalau kita baca Quran selalu, kita tadabbur, kita cuba ikut kuliah, kita tengok balik apa terjemahannya, ya, dia menambah iman. Dan kalau iman itu makin tebal, maka kalau dia bukan sekadar iman saja, tetapi lepas itu dia akan proses kan, maksudnya dia percaya pada perkara ghaib, mendirikan solat, berinfak, percaya kepada kitab dulu sekarang, dan kemudian yakin pada hari akhirat. Maka orang ini adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah beritahu ayat yang kelima, "Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Orang yang bertakwa ini yang mendapat panduan daripada Allah, hudam min rabbihim, maka orang inilah yang berjaya dunia akhirat. Jadi ayat 1 hingga 5 itu membawa kepada konsep bahawa sebenarnya yang bertakwa confirm berjaya. Yang bertakwa
kerana mendapat hidayah daripada Al-Quran, maka dia pasti akan berjaya. Jadi kalau ada kalangan tuan-tuan cikgu, ada mak ayah, ya, kalau nak tanya, nak kata anak saya ni memang saya nak latih dia jadi orang yang berjaya, jawapannya ayat berapa tuan-tuan? Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah tadi. Allah mulakan terus. Pasal apa? Pasal kita dah minta hidayah. Jadi Allah kata, okey, hidayah paling besar ialah hidayah untuk berjaya dunia akhirat. Jadilah orang bertakwa. Lepas tu mulalah dalam surah Al-Baqarah ini Allah mulakan seawal daripada ayat yang ke-6, 7, 8, 9 sampai 286, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah apa sebagainya sampai surah An-Nas. Itu semua penerangan macam mana kita nak membina jiwa yang bertakwa. Ini kira pengenalan ni. Pengenalan dah siap dah. Kalau siapa yang pegang yang ini ayat 1 sampai 5, insya-Allah berjaya. Tetapi lepas itu apa yang ada selepas daripada ayat yang kelima ini, Allah tambah lagi penerangannya. Siapa orang yang tak berjaya? Kan? Allah cakap lagi ayat yang ke-6. Macam mana ayat yang ke-6 tuan-tuan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir ini? Maksud bahasa Melayunya kafaru ini daripada perkataan kafara. Kalau ada biji benih tuan-tuan, biji benih tuan-tuan yang tanam kat pasu ke dekat ladang ke, biji benih kita letak kat tanah dan kita cover, kita tutup dengan tanah. Tutup dengan tanah itu namanya kafara, masuk asal. Jadi orang kafir ini dia ada kebenaran macam biji benih ni kan, tetapi dia cover up dengan kesombongan, dengan keutamaan yang lebih daripada Allah. Maka bila dia tutup itu, maka dia tidak mampu untuk mengeluarkan hidayah yang ada. Dia tutup. Baik. Jadi orang yang kufur ini, maksud lain ialah orang yang tidak bersyukur. Allah bagi hadiah paling besar tuan-tuan. Cuba bayangkanlah ada kawan kita, pasal kita dah nak habis puasa nanti, dia kata saya bagi hadiah telefon. Contohnya kan. Kalau kita bersyukur, kita cakap apa? Terima kasih. Dan kemudian kita pun tengok, kita nak guna ni, nak belajar macam mana nak guna. Tetapi kalau orang yang kufur, dia buat apa? Bila dapat telefon begini, dia kata, inilah telefon ini, ingatkan dapat iPhone. Telefon biasa je. Dia hempasnya depan kita tuan-tuan. Rasanya tuan-tuan kalau bagi hadiah pada orang kita, tuan-tuan nak bagi lagi hadiah. Kan? Kalau raya nanti kan ada, yelah kita bagi duit raya kan. Tapi setengah orang dia bagi hadiah pada anak ke, pada cucu ke, anak buah ke. Bagi telefon ni, kata, alah, atuk bagi telefon ni je. Pun dia hempas depan kita. Marah ke tak marah kita tuan-tuan? Boleh tahan juga kan? Boleh tahan. Walaupun tuan-tuan memang sabar, bulan puasa inni sha'im kan? Tapi tuan-tuan perempuan dikasihi Allah sekalian, bila Allah memberi hadiah paling besar namanya Quran, kita minta ya Allah, nak hadiah ya Allah, hadiah paling besar namanya hidayah ya Allah. Bila Allah bagi Quran, ada orang yang memang dia dapat Quran itu je buka setiap hari. Tadarus bulan Ramadan tu memang betul-betul. Tapi ada orang yang kata Quran muka macam tu kan? Orang yang buat muka macam ni tuan, dapat hadiah buat muka macam ni, itu orang bersyukur ke kufur? Kufur. Yang kita harap kita bukan orang yang begitu. Kalau adalah masa kan imam baca panjang ke kan, ataupun ada orang ajak jom baca Quran ke, tak apalah kalau kita sibuk tu kita boleh ni kan. Tetapi kalau kita rasa macam malas saya, lah hadiah ni biasa je. Belum lagi kalau orang yang kafir itu dia sampai menghina kepada Al-Quran, menghina kepada nama Allah itu, maka Allah kata apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tak beriman, diingat tak diingat sama saja. Tapi kita kena faham ya, ayat ini tuan-tuan surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah. Bila istilah orang kafir itu siapa? Orang kafir ini yang sudah pun didakwahkan oleh Nabi. Ini kita kena faham juga tuan-tuan ya. Didakwahkan oleh Nabi, dah ada dah. Kalau di Mekah tu dah didakwahkan. Kalau orang Yahudi itu mereka sudah pun dapat daripada Nabi Musa, didakwahkan. Tapi apa yang berlaku? Mereka bukan saja tak nak menghargai kepada Taurat ataupun kepada Quran, tetapi lebih daripada itu dia melawan Nabi. Satu tak terima, satu. Tapi dia
lawan. Itu kafir. Jadi dalam konteks kita dekat negara kita ini, kalau kita nak panggil orang lain itu sebagai kafir, satu, kita mesti pernah berdakwah dengan dia. Tuan ya, kita ingat tu. Jangan kita tak ada cakap-cakap apa-apa dengan Ah Chong tu, tiba-tiba, kapi, kan, dekat cashier. Boleh macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Pasal apa? Ada dalam sunnah Nabi, Nabi tak panggil pakciknya Abu Talib tu, pakcik kapi, tak ada. Ya, tak ada. Sampaikan bila ada orang yang menentang Nabi, ya, Nabi ni pasal tak sanggup nak panggil orang lain kafir, maka Allah kata, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. Itu Allah suruh. Bukannya Nabi yang suka. Kepada siapa? Bukan pada semua orang. Bukan semua orang. Hanya kepada orang yang Nabi sudah berdakwah, satu, ya, dah ajak berkali-kali tuan-tuannya, bukan baru mesej sikit, jom masuk Islam ke, jom kita buat baik ke apa, baru sekali tuan-tuan, lepas tu dah panggil, kau kapi. Tak boleh. Nabi dah berkali-kali, ya, berkali-kali, ataupun Nabi Musa daripada nabi-nabi sebelum ni dah ajak kepada orang Yahudi berkali-kali, tapi lepas tu dia dua, tak nak, yang ketiga menentang sampai nak membunuh Nabi, nak menghancurkan pada orang Islam. Yang itu baru namanya kafir. Pasal dalam masyarakat kita kadang-kadang bila dia tengok orang bukan Islam ni, ini kapi. Bila kapi, kita mesti lawan, kan. Nanti bawa tenang dulu. Ya, dia ada tahap-tahapnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan perkara ini agar kita tak memahami Quran ini dengan cara ekstremisme. Ekstrim macam mana tuan-tuan ya? Ialah apabila rasa bukan Islamnya, kapi. Bila kapi, boleh bunuh. Kan? Bahaya tuan-tuan. Ya, itu adalah cara fikir. Ada beberapa golongan di dunia ini, ya. Salah satunya yang kumpulan yang Daesh apa sebagainya itulah, kan, yang mereka kata nampak orang bukan Islamnya kita boleh pancung. Tapi bukan itu kefahaman daripada Al-Quran. Baik. Jadi Allah menyatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka diingatkan tak diingatkan dengan Al-Quran, tak ada. Sama saja, mereka tak beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah tutup dah hati mereka, wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik. Jadi ayat 6 dan 7 ini ciri hati yang mati. Ya, ayat 1 hingga 5 hati yang hidup, ayat 6 7 hati yang mati, ayat 8 hingga 20. Panjang tu, ayat 8 hingga 20. Itu ciri hati yang sakit. Hati yang sakit ni siapa tuan-tuan? Sebahagian mereka itu, mereka sembahyang belakang Nabi. Zaman Nabi, mereka sembahyang belakang Nabi. Nabi jadi imam kot. Tetapi mereka digelar sebagai orang yang munafik. Pasal apa? Salah satu sifat mereka ini, imam baca dekat depan, selepas Fatihah ada baca surah, tetapi mereka tak buat apa? Allah nyatakan dalam surah Muhammad, dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ayat surah Muhammad, ya. Apakah mereka tidak tadabbur kepada Al-Quran, ataupun sebenarnya hati mereka ada kunci? Nabi baca, tapi dia tak terkesan pun. Dia tak kisah pun. Dia datang sembahyang itu pasal apa? Nak jadi geng Nabi. Bila jadi geng Nabi, kalau menang nanti perang Badar ke, perang Ahzab ke, kita dapat apa tuan-tuan? Dapat ghanimah. Pasal musuh tak dapat. Ya. Jadi pasal dia nak jadi orang yang diterima oleh Nabi dalam peringkat sebuah negara, nak dapat apa? Bantuan, ya, daripada orang Islam, maka dia register sebagai orang Islam. Tetapi dia tidak mengambil nilai daripada Al-Quran, dan kemudian apa yang berlaku ialah mereka menentang kepada orang yang beragama Islam, ya. Jadi itu adalah sifat yang ketiga, ciri hati yang mati, hidup, mati, dan kemudian yang ketiga apa tuan-tuan? Sakit. Jadi orang yang bertakwa, hatinya hidup ke, mati ke, sakit? Hidup. Ya, hati yang hidup. Dan itulah yang kita doakan. Kita puasa ini tuan-tuan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar hati kita ini sentiasa hidup. Bila sentiasa hidup, apa je laku? Kalau katakan telefon ini, kalau baterinya hidup, kalau orang call, apa jadi? Dia berbunyi. Paling kurang pun dia begitulah kalau set vibrate. Bila orang itu hatinya hidup, beriman dan bertakwa,
Allah nyatakan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diingatkan nama Allah, gemetar hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia terus dia berhenti kerja je. Kan? Dia berhenti kerja, gemetar, dan dia cari cepat-cepat surau masjid ataupun tempat solat. Pasal Allah dah panggil. Itu dia punya kayu ukur je. Tetapi kalau katakan seseorang itu bila diingatkan nama Allah, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibacakan ayat-ayat Allah daripada Quran, sepatutnya bertambah iman, ya, bertambah iman. Tapi dia rasa macam dah lah tu, dah cukup. Kan? Letih dengar Quran. Kalau dia cakap begitu, maksudnya dalam hati tu hidup ke ada penyakit, tuan-tuan? Penyakit. Dia ada dapat manfaat tapi dia tak boleh tahan. Ya, orang sakit, tuan-tuan, orang sakit bagi air katira, dia minum tak, tuan-tuan? Dia kata air, tuan-tuan tahu ke air katira warna hijau tu? Warna hijau. Ini orang Johor punya kan, tak tahulah sampai ke sini ke tak. Dah lama tak pergi pasar sini kan. Jam. Saya tengok, jam, saya pergi section 20. Dia orang sakit ini, dia makan apa? Makan, tuan-tuan buka puasa apa? Ya? Nasi dagang ke, nasi kerabu ke, dia makan, dia rasa pahit, dia tak rasa manis macam tu. Minum air, kalau air kosong pun dia rasa pahit, ya. Apatah lagi kalau air yang pelik-pelik tu kan, air ada macam-macam, buah limau, ada serai apa sebagainya, kan. Maka di situ peranan untuk kita cek balik dalam hidup kita. Kita mohon sangat Allah pada bulan Ramadan ini, bila Quran dibacakan, bila katakan ada halaqah majlis ilmu begini, majlis zikir ini, apabila kita rasa kemanisan, kita rasa, ya Allah, terima kasih Engkau berikan peluang hidayah pada aku baca Quran, merasai nikmat Quran, maka itu tandanya hati hidup. Ya. Tapi kalau rasanya macam kan? Kalau solat tarawih tu baru 2 rakaat baru pun, bukannya 8 ke, bukan 20, dah mula panjangnya imam ni. Yang itu sebenarnya ada sesuatu, tuan-tuan. Kena cek balik, ya, kena ambil ubat balik. Ubatnya apa? Ubatnya ialah untuk mohon balik pada Allah, tolong ampun dosa saya ya Allah. Pasal ada banyak titik hitam penyakit itu yang menyebabkan dia tak boleh tahan. Tuan-tuan boleh bayangkan kan, ada orang yang pergi gym kuat sado, tapi 2 rakaat subuh tak boleh, kan? Tapi yang bertongkat, kursi roda, boleh pula. Pasal ia bukan sekadar fizikal, tuan-tuan, hati. Ya, taqwa hahuna, Allah cakap, ya, ataupun Nabi cakap, ya, bahawa takwa itu di hati. Hati itu yang perlu diproses, dan itulah takwa itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, dalam buku ini sebenarnya saya compilekan apakah perkara yang perlu dibuat untuk membina takwa, ya. Selain tadi daripada Quran tadi, dia sebenarnya dia punya formulanya mudah saja. Dalam buku ini saya letakkan 8 15 21. 8, 15, 21. Tak adalah kita cover semua, tuan-tuan, ya, dalam masa berbaki 20 minit. Tapi saya beritahu tadi 8 jalan menuju takwa. Input itu salah satunya apa? Saya bacakan je lah, ya. Nanti tuan-tuan kalau ada yang nak slide, saya boleh bagi slide. Saya sebenarnya ada slide, tapi saya bagi pada urus dia nantilah, ya. Yang pertama, berinteraksi dengan Quran, yang kita dah bincang tadi, ya. Ini nak bina takwa, ya. Belum dia punya proses lagi. Ini dia punya input. Yang pertama Quran, yang kedua menghasilkan takwa dengan melaksanakan Quran. Apply, buat apa yang dikandung dalam Quran. Yang pertama belajar, ya, macam ini belajar. Nombor 3 ialah mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Tahu bahawa Allah inilah wali, Allah ini adalah syafi'. Maka dia akan kuatkan takwa kita, ya. Nombor 4, untuk kita proses, ya, ataupun input, iaitu dengan menjauhi persekitaran yang mengganggu iman. Duduk macam ni dengan kawan-kawan, kan, dan kawan-kawan pun jangan pula waktu nak buka puasa tu sempat ngumpat orang. Jangan, tuan-tuan, kan. Waktu itu banyak berdoa, ya, ataupun kita cakap, kita macam mana lagi nak mengaktifkan surau ini. Yang itu, kawan-kawan itu kena jaga. Pasal kalau tak jaga, tuan-tuan, takwa tu makin lama dia makin bergulat. Nanti kita tengok ada ulat, ada 5 jenis ulat untuk mengganggu pohon takwa,
Ya, kita nak tanam pokok takwa itu, kadang-kadang kalau tak jaga ulat, tak letak baygon, tuan ya, kita tanam tak ada musangking. Pasal Allah nyatakan ulatnya. Okey, nombor 5 untuk kita menyiapkan alat-alat takwa ini. Ya, macam tadilah ada tepung, ada air, ya, ataupun nak menyiapkan biji benih yang bagus, ialah dengan istiqamah beramal. Istiqamah walaupun sikit. Tuan-tuan katakan datang majlis ilmu sekali seminggu contohnya. Kalau tiap hari itu lagi bagus, ya, tapi ada orang sekali seminggu tak apa. Tapi yang pentingnya istiqamah. Istiqamah. Okey, itu nombor 5. Nombor 6 ialah beribadah kepada Allah. Selalu melakukan ibadah, ya, solat kita, derma kita, jaga rumah pun, ibu-ibu, ayah mencari nafkah, beribadah setiap masa kita niatkan ianya sebagai ibadah, maka insya-Allah proses takwa itu akan jadi lebih mantap. Nombor 7 ialah melaksanakan qisas. Qisas. Jadi pelik sikit kan, qisas ini macam hukum jenayah dalam Islam. Betul lah tu. Ya, Allah cakap di dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Jadi bukanlah kisos ni kita boleh je orang bunuh kita bunuh kan, orang kacau kita, bukan, dia kena melalui sistem perundangan negara. Jadi kita sokong perundangan negara yang sesuai dengan Quran. Tuan-tuan sokong saja. Dan kalau ada orang yang kata tak payahlah enactment akta untuk memastikan orang tutup aurat ke, solat dijaga ke apa sebagainya, maka kita pun rasa alamak tak sedap hati. Yang itu akan membina takwa. Tapi kalau kita kata tak kisahlah, yang penting saya dapat makan, yang itu adalah tanda bahawa hati sudah dihinggap penyakit tuan-tuan ya. Jadi bila tak ada takwa, seorang itu ada masalah untuk berjaya. Nombor 8, puasa. Yang kita buat sekarang ni, ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa ini dia akan membina lebih banyak lagi takwa lepas ini tuan-tuan. Puasa. Sebabnya kalau kita perasan kan, bila ada puasa bulan Ramadan pula, ia sebagai satu rahmat besar. Betul tak tuan? Banyak tak amat takwa terhasil daripada puasa? Bila puasa tuan-tuan berani nak mengumpat? Tak berani kan? Kalau ada orang ajak bergaduh, kan, dia nak berdebat lah gitu, no. Apa kita buat? Saya kata saya puasa. Kalau tak cakap begitu pun kan, kita dalam hati okeylah, berhenti je lah, begitu kan? Itu kesan daripada puasa melahirkan lebih banyak lagi amal takwa. Ya, belum lagi kita ringan badan nak sembahyang tarawih kan, pasal puasa kita bangun pagi sahur, pasal waktu sahur boleh pula kita disunahkan banyak istighfar. Susah kita nak bangun awal tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin senang lah, saya lah susah kan. Tapi bulan puasa ni pula boleh pukul 5 boleh bangun pukul 4.30 ke kan. Pasal apa? Pasal ia adalah rahmat daripada Allah. Dan bila cakap tentang rahmat, memang kita kena rebut. Contohnya ialah kalau peluang untuk berdoa, memang kita rebut. Pasal apa? Pasal biasanya kalau makbul doa ini pada hari Arafah. Arafah tuan-tuan, kena pergi haji baru dapat. Sekarang tuan-tuan pergi Arafah tak ada apa. Kalau tuan-tuan doa, itu bukan tempat makbul. Dia hanya pada hari Arafah. Di Mina contohnya, hanya pada haji sahaja. Ketika melontar tu kan. Pada waktu itu, kalau orang ada dekat situ, baru bila doa itu memang makbul cepat. Di Raudah kena pergi Madinah. Tuan kan, nak pergi Madinah, nak pergi umrah berapa ribu sang? Paling kurang 8, 9 ribu, 10 ribu, 11 ribu, 15 ribu pun ada kan? Belum cakap haji lagi. Tetapi Allah beri satu masa yang tak perlu ada dekat Mekah Madinah tuan-tuan. Tak perlu. Apakah masa tersebut? Ramadan. 29 hari, 20-30 hari ni memang kita kena rebut tuan-tuan. Hanya tuan-tuan yang tahu nilai, barulah kita, kalau macam tu saya duduk senyap je, baca Quran, lepas baca Quran doa, lepas tarawih doa kan, selawat pada Nabi, doa lagi. Sementara iman nak bangkit tu, ya Allah, moga-moga Engkau bagilah kebahagiaan pada keluarga aku, ya Allah, berikan aku ini dapat masuk syurga, ya Allah, mudahkan urusan bisnes aku, kerja aku, cucu aku, anak aku. Doa tuan-tuan. Biasa orang bawa doa bila nak pergi umrah haji kan. Ya, pasal apa? Pasal kena bayar 9-10 ribu. Kalau tak doa kat sana, tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Tu rugi kan. Pasal kita nak optimum kan. Yang ini free of charge.
Tapi free of charge tuan-tuan, bukan semua orang dapat ya. Bukan semua orang dapat. Pasal apa? Ada orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tak bekalkan iman, akhirnya kalau orang bukan Islam tak puasa pun. Kan? Dan bila kita masuk bulan Ramadan, kita kalau sedar, oh sebenarnya sahur, waktu berbuka, doa banyak kan, dan sepanjang bulan Ramadan, pasal puasa ni tempat masa mustajab doa, maka kita akan cuba untuk berdoa. Dan itu kalau tuan-tuan banyak berdoa pada bulan Ramadan itu pun kesan dari puasa juga. Puasa ini la'allakum tattaqun, dia melahirkan takwa-takwa yang seterusnya. Baik. Jadi apakah perkara yang perlu dibuat untuk kita bertakwa? Tadi input, tapi prosesnya apa? Tadi kita dah bincang kan. Daripada surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 3 ke 4. Kita dah ada 5 perkara. Dan kemudian ada lagi 10 lagi pada ayat-ayat lain. Daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Kalau tuan-tuan tengok, ya, cara ringkasnya, senarainya apa? Allah nyatakan, saya bacakan dulu ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadap ke barat dan timur, tetapi kebaikan albir. Ini biasa orang pergi haji, orang cakap mabrur. Ini sifat mabrur yang disampaikan pada ayat 177 surah Al-Baqarah. Quran ini tuan-tuan dibagi sikit pada ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 177, kemudian surah Ali Imran tentang takwa ini, pasal Allah tak nak bagi kita rasa Allah banyaknya. Begitu kan. Macam ceramah hari ni lah sampai pukul 10 aja dah nak habis ni. Kan? Bagi sikit je. Ada 8, ada berapa tadi? 15, satu lagi? Lupa. Tak apa, ulang balik. Biasalah tuan-tuan, baru tak sampai sejam. 8 input, 15 proses, 21 output. Kesan, kalau takwa ni dapat apa sebenarnya? Kalau dapat buah takwa, buah durian, sedap lah kita makan tuan-tuan kan. Buah takwa dapat apa? Nak tanam setiap hari kena jirus pokok takwa ini. Nanti kita akan bincang sikit. Saya beritahu sikit-sikit je lah kan. Lepas tu tuan-tuan boleh belajar ya. Jadi apakah daripada surah Al-Baqarah ayat 177 Allah cakap, walakinnal bir, ya, sesungguhnya kebajikan itu ialah apabila orang itu beriman pada Allah, hari akhirat, kepada pada malaikat, kitab dan juga nabi. Rukun iman yang ada tu, itu yang pertama, beriman ya. Yang kedua ialah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dia memberi apa yang dia cintai itu kepada kaum kerabatnya. Bulan Ramadan ini memang ya tuan-tuan ya, nabi memang derma mantap betul ya, berbanding bulan-bulan lain. Kalau ada yang kata, alah derma sepanjang tahun dah Ustaz kan, Ramadan ni saya teruskan je. Tak, Nabi sunnah dia tambah lagi. Kalau tuan-tuan biasa derma kat masjid ni RM1 setiap minggu, kali ini RM1 setiap hari contohnya kan, ataupun tambah lagi, ikutlah. Tapi poinnya mula-mula dengan siapa? Kepada zawil qurba, kepada kaum kerabat, mak ayah kita, pada adik-beradik kita. Belanjalah tuan-tuan, hari ini transfer sikit untuk dia beli buka puasa. Pasal kita mungkinlah taja dekat sini contohnya kan, kita bantu jiran ke, tapi keutamaan dalam ayat ini zawil qurba, pakcik kita ke, makcik kita ke kan, lalu nombor telefon ke, pada manalah tuan-tuan ya. Kemudian barulah kepada yatim, anak yatim, cari anak yatim tuan-tuan. Terutama bulan ini cari anak yatim, transfer sikit, bantu sikit. Kalau surau ini ada buat bantuan anak yatim, ada. Okey, bagi tuan-tuan ya. Kita doakan Allah berikan kekuatan untuk kita buat ini ya. Kemudian apa? Kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, orang yang berjalan, ada putus bekalan, wasailin, orang yang minta tolong, wa fir riqab, orang yang berada dalam belenggu hutang contohnya ya. Kita tahu dia ada hutang ya, jadi kita bantu sikit, tak apalah aku bantu. Terutama bulan Ramadan ya. Tapi ini ayat ni bukan hanya untuk Ramadan ya. Kemudian wa aqamas salah, baru cakap pasal solat tuan-tuan. Wa atuz zakah, iaitu wa ataz zakah, menunaikan zakat. Mengapa solat zakat ini dapat datang kemudian? Pasal orang yang berbuat kebaikan, dia bukan sekadar solat dengan zakat je kan, bayar fitrah kan, tuan-tuan bayar RM8 ke, tengoklah yang rate tahun ni kan, RM8 ke RM21, tengok nasi tuan-tuan makan. Orang kata saya dah zakat, solat salah solat. Rupanya kalau orang yang bertakwa, Allah cakap dalam ayat yang ke-177 Al-Baqarah ini, dia memang suka bagi apa yang dia cintai.
Kerana ia datang daripada iman kepada Allah. Ya Allah, aku tahu aku beriman pada hari akhirat. Simpan dalam bank pun boleh simpan. Bukan semuanya saya belanja, tapi saya tahu bahawa simpan dalam bank tak sampai lagi ke akhirat. Betul kan? Apabila kita mula saja bagi kepada, contohnya suami mencari nafkah, bagi pada isteri dan pada anak dia, pergi bazar Ramadan ke, ataupun dia belanja untuk baju raya ke, tak kisahlah kan. Dia tahu dah itu dah sampai akhirat dah. Dah sampai akhirat. Tapi kalau simpan lagi tu, simpan kan. Mengapa simpan? Saya nak buat saving. Boleh, tak ada masalah saving. Tapi takkanlah semua nak saving sampai 2-3 juta. Kan? Dan ada yang kata, saya nak, kalau boleh, saya nak simpan untuk anak saya. Nanti saya nak beli anak pertama sebiji rumah, 2 biji rumah, 3 biji rumah, pasal ada 3 orang anak. Saya nak buat saving. Okey tak Ustaz? Nak beli rumah untuk anak, tak pasti lagi dah sampai akhirat ke belum? Belum pasti tuan-tuan. Ya, entah anak tu bila kita beli rumah, lepas tu dia kata tak sedap lah duduk kat Seksyen 19. Oh, begitu pula. Dia pergi jual rumah tersebut. Duit tu tak pasti lagi dia akan gunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Jadi bukan maksudnya tak boleh simpan untuk anak semua, ya, tetapi poinnya ialah zawil qurba satu, tapi ada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, wasailin. Kategori-kategori yang dinyatakan pada ayat 177 ini kita kena ambil perhatian. Ya. Kita kena ambil perhatian. Pasal saya ada jumpa juga ya, kepada mak ayah yang dia kata, saya bukan tak nak derma banyak-banyak pada masjid ni. Pasal apa? Pasal dia nak simpan untuk anak, dia kata. Pasal nanti anak dia tak ada makan nanti, bukannya masjid nak tengok pun. Oh gitu pula dia cakapnya. Memanglah masjid tak bagi, yang baginya Allah kan. Kalau Allah nak bagi melalui masjid, melalui apa? Melalui bos ke apa ke, bergantung pada Allah. Tapi apabila dia simpan segala-galanya untuk anak dia, untuk isteri je ke, untuk suami je ke, benda tu tak pasti lagi. Ya. Tapi boleh simpan untuk kita tengok, oh anak saya nak masuk universiti, simpan kan. Tapi yang lebihnya itu kita bagi pula kepada orang-orang yang dinyatakan pada ayat 177. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Sifat orang yang bertakwa. Ini prosesnya, proses. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia menunaikan janji bila dia berjanji. Ya. Janji sesama manusia, saya nak jumpa pukul 10, dia tunaikan. Saya berjanji dengan bos, saya akan buat kerja dengan bagus, masuk pukul 8, keluar pukul 5, dia tunaikan janji. Ada orang dia minta kerja tuan-tuan, dia minta kerja kan, dia sign lah minta kerja, bos bagi kerja lebih, dia kata bos ni bagi kerja lebih. Dia dulu yang berjanji nak minta kerja, bila kerja lebih dia kata bos ni saya piket kan. Kerana apa? Tak puas hati bos bagi kerja. Sebenarnya kalau bagi banyak kerja tu dia susun elok-elok, tetapi bukannya dia, satu tak nak kerja, satu yang kedua ni apa? Masuk pukul 8, pergi cafeteria dulu tuan-tuan, sejam, pukul 9 baru mula kerja. Orang beratur dekat customer service ataupun dekat front desk kan, tunggu mana lah orang ni, rupanya pergi, oh minta maaf saya baru daripada cafeteria. Orang begini adalah orang yang ada penyakit dalam hati dia. Ya. Dia ingat dia solat dah, dia dah bayar zakat fitrah dah kan, zakat pendapatan, tapi kalau dia berjanji, dah perjanjian dekat tempat kerja 8 sampai pukul 5 lah. Itu belum lagi kita bercakap janji kita dengan pasangan kita tuan-tuan kan. Bila aku terima nikah, maka itu juga satu perjanjian. Dan janji itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dia selamba dia, tak apalah saya tak ada mood lah nak jaga rumah. Contohnya kan. Ataupun saya ni dah 20 tahun dah lipat baju. Kan. Malah lah saya uruskan rumah ni. Ataupun saya malah lah cari nafkah ni, penat lah cari nafkah tapi bagi awak je makan. Kalau dia cakap begitu, maksudnya orang ni terlupa bahawa kamu ni sebenarnya hati ni hidup ke, sihat ke, sakit? Jawapan apa tuan-tuan? Tengah sakit. Itu sebabnya kalau ada isu dalam berita kan, suami tak nak kerja lah ya? Kemudian isteri kata saya tak nak buat apa-apa kat rumah. Pasal dalam hadis, dia cakap hadis pula, dalam Quran tak ada cakap pun isteri kena masak. Memanglah tak ada tuan-tuan. Tapi istilah dalam surah An-Nisa itu, orang lelaki memang kena mencari nafkah, wajib. Tak ada satu sen pun si isteri tak payah cari. Kan begitu kan? Nafkah bayar rumah ke apa ke, kalau isteri nak bantu okey, tapi dia bantu tiba-tiba kata awak kena bantulah rumah ni, awak bayar. Tak, suami satu sen pun tak.
bawah isteri. Satu. Tapi si isteri kena buat apa pula? Kenalah ada as-salihat wal qanitat wal hafizat, kan? 3 istilah. Iaitu dia kena buat amal soleh, amal kebaikan. Yang keduanya apa? Qanitat. Apa maksud qanitat? Qanitat ini beza dengan ta'ah, tuan-tuan, ya. Ta'ah ini kalau tuan-tuan pergi ke Syaz tu, pergi ke Syaz kan, hari tak pergilah tuan-tuan kan. Kalau tuan malam ke ataupun hari biasa pergi Syaz itu, kita kata Syaz, dia punya mamak datang, dia kata mau makan apa encik bos, contohnya kan, kita katalah teh tarik, kita nak roti canai ke apa sebagainya. Lepas tu dia pun ambil order, okey dia pergi dia bawa. Itu namanya ta'at. Dia taat lah ikut arahan yang kita bagikan. Qanitat, kunut, ya, itu maksudnya apa? Ialah dia dah tahu dah, kan? Dia dah tahu dah Bilal kita datang. Datang saja siap. Dia dah cakap siap dah. Pasal apa? Dah tahu dah Bilal mesti nak teh tarik. Maksud tengoklah teh tarik ke teh CO ke, kan, ataupun roti canai. Dia dah tahu dah. Kecuali kata ada mau ubah, begitu. Pasal apa? Dia dah siap sedia. Jadi bergantung kepada seorang isteri, pada seorang wanita. Qanitat itu ialah sebelum suami tu suruh saja, dah tahu dah ada ini dalam rumah, anak gini. Dalam masa sama suami boleh bantulah, tuan kan. Tapi nak ceritanya apa? Nak mencapai tahap qanitat ini, itu syurga harganya. Syurga. Tapi kalau katakan boleh ke saya nak air kosong, boleh ke, kan? Bukan tanggungjawab saya, kan? Itu kowe tu ada kat belakang tu. Orang begitu kan, muka macam tu. Saya pun kerja, kan? Saya jaga anak. Berjela kan, kalau kat Facebook sekarang ni banyaklah perbincangan tentang tu. Rupa-rupanya dia terlupa. Orang yang cakap, yang komen tu, saya tengok, Allahu Akbar, kesian orang ni kan. Mungkin tak belajar surah An-Nisa kot, kan? Sebelum kahwin tak pergi kursus, ataupun kursus 2 hari, tapi ayat tu tak dibacakan, ya. Apatah lagi kalau suami pula dia kata, saya ni gaji 3,000, kerja, semua bayar yuran, bagi anak bini makan. Saya, itu suami tak belajar surah An-Nisa. Kau orang lelaki lah, kan? Lelaki memang itu tanggungjawab daripada Allah. Kecuali lah dia tak nak ikut kepada Allah, itu yang menjadi porak-poranda, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian. Lepas itu apa? Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, ya. Proses takwa yang seterusnya yang kita kena buat setiap hari, bersabar pada sesuatu penyakit ataupun berlaku pada kesusahan yang kecil, penyakit yang besar ataupun mudarat, dan yang ketiganya ketika perang. Wahinal ba's. Ya, kita alhamdulillah tak ada perang, tuan-tuan, tapi di Palestin sana mereka memang sabar, tuan-tuan. Ya, saya ada kawan yang dia kata dia dekat Turki, orang Palestin dekat Turki, anaknya semua dekat Palestin. Bila dia video call, anak ni sampai peluk telefon, nak menunjukkan betapa rindu dan lamanya tak berjumpa abah, ayah. Dan dia ada saudara dia ke, jiran dia ke, tengah cari signal telefon, macam kalau kita kat bukit susah nak cari signal telefon, boom, habis, kena bom. So perkara-perkara tersebut, bagi mereka, kesabaran mereka ada pada tahap ketiga, wahinal ba's. Tapi mulut selalu cakap Alhamdulillah saya ada anak lagi, ya. Walaupun anak dia dekat sana tu, Alhamdulillah saya ada isteri saya lagi, tapi nun dekat sana tu, ya. Jadi ini adalah sifat orang yang bertakwa. Jadi kalau ba'sa ataupun sebelum ini apa? Wasabirina fil ba'sa, ya, iaitu perkara-perkara menyukarkan. Macam kita sekarang lah, bersabar puasa, kan. Lepas tu kalau katakan pergi ke bazar Ramadan ke, kena beratur ke, lepas tu ada orang potong pula tu, sabar je lah, sabar. Kan? Tuan-tuan kena ingat bahawa itu adalah proses takwa. Nak tanam pokok takwa tu, tanam jirus, kan? Sampailah terlahir buah takwa. Kalau lahir buah takwa, jadi saya bawakan beberapa tadi, tuan-tuan, ya. Dia ada dalam surah Ali Imran juga. Salah satu daripada sifat dalam surah Ali Imran ayat yang ke 133, 134, Allah cakap tentang apa? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, infak ketika senang dan susah. Kan? Kita duit tak berapa ada, tapi tengok tabung ada QR code tu, juga, kan? Yang itu, tuan-tuan, ketika susah pun kita derma, senang lagi lah kita derma, kan? Yunfiqun itu maksudnya istimrar, terus menerus.
Kita doakan agar Allah terima proses takwa kita. Tetapi ayat 134 sambung lagi. Wal kadhiminal ghaidh, menutup marah. Nah, menutup marah ini juga rupanya adalah proses takwa, tuan-tuan. Anak kita buat marah, kawan kita buat marah, ketika tarawih kan, ada pula orang dia suruh rapatkan saf itu, dia tepikan kita punya beg. Ini perempuan punya beg lah tu, kan. Dia tepikan, kita rasa sabar je, sabar. Tutup marah, tuan. Tak ada muka berubah. Wal kadhimin itu maksudnya tutup. Tutup, tuan-tuan, bukannya tahan. Tutup. Apa beza tahan dengan tutup? Tahan ni kita tengok. Tahannya kan. Tapi kalau tutup tu kita, terima kasih ya. Pasal apa? Pasal nak rapatkan saf. Sekarang viral kan yang gambar kan. Pasal apa? Pasal kalau katakan tak sabar, memang kita kalau boleh duduk, sudut. Sawang lagi kat situ, lagi selesa, tuan-tuan. Tetapi dalam masjid ini ialah ketika solat memang kena rapat, walaupun sebelah tu orang tu berbau keluar daripada kedai mamak, tuan-tuan kan. Memang kita kena duduk juga tepi dia. Pasal apa? Pasal ia memberi kedekatan kepada hati-hati manusia. Dalam hadis Nabi kan, kalau siapa yang putuskan saf, dia akan memecah belahkan kepada sesuatu kawasan tersebut. Itu kesan, ya. Jadi walaupun dia baru balik daripada kedai mamak tu, kan, berbau pun pasal dia sembahyang, dia itu lebih mulia daripada orang wangi tapi duduk kat rumah. Begitu kan? Itu cara kita melihat iman dan juga takwa. Tapi kalau boleh janganlah kan. Sunnah Nabi ialah apa? Orang yang makan bawang pun jangan pergi masjid kan. Maksudnya kena berus gigi dulu. Jadi kalau orang berokok tu, beruslah gigi dulu, kumur-kumur dulu kan. Jangan masa buka puasa kan. Allahu akbar. Orang sebelah tertekan, tuan-tuan. Itu belum lagi bau ketiak ke apa sebagainya itu, ya. Jadi sunnah-sunnah tu kita kena buat, tapi janganlah kalau dia tak sempat bang, tak sempat sembuh, atar semua tak sempat kan. Buka pum terus sampai sini, sekali-sekala tu kita maafkan jelah. Wal kadhiminal ghaidh, ya, menutup marah. Wal afina 'anil nas, ayat 134 surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, memaafkan manusia. Memaafkan manusia bukan mudah, tuan-tuan, kan? Terutama orang yang pernah menyakiti kita. Bulan Ramadan inilah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan doa itu. Kalau kita nakkan kemaafan daripada Allah, maka kita kenalah memaafkan manusia. Berapa banyak saya kena maafkan manusia? Sebanyak mana kita perlukan kemaafan Allah. Tuan-tuan ya. Pasal apa? Dengan Allah kita nak dimaafkan, maka kita kena belajar sedikit. Kalau nak Allah ni boleh je denda kita, tuan-tuan, pasal Ramadan tak khusyuk, baca Quran tak faham berapa puluh tahun, boleh kan Allah nak denda kita. Tapi Allah kira kesian kat kita. Alah, tak apalah dia ni kan. Allah bagi peluang lagi kita hari ini belajar Al-Quran. Maka kesan daripada takwa ini ada 21. Tapi masa kita dah selesai, tuan-tuan ya. Masa dah selesai. Saya bawa satu daripada 21. Ya, satu dari 21 tersebut. Boleh, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak nombor apa? Saya bagi pilihan. Ada 21, pilih nombor 1 hingga 21. Kemudian saya bacakan apa dia punya kesan kalau kita ni bina takwa, jirus dengan solat, dengan sabar, tutup marah, yang senarai tadilah, ya. Apa kesannya? Okey, saya minta pada tuan pilih nombor 1 hingga 21. Nombor 1. Nombor 1 saya buat buka surat inilah. Okey, nombor 1 ialah Allah memberikan keberkatan pada orang yang bertakwa. Allah cakap dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika satu qaryah, satu negeri beriman dan bertakwa. Beriman maksudnya percaya pada Allah, percaya pada kitab, baca Quran selalu, belajar sunnah Rasul, ya, buat apa-apa fikir sampai akhirat, percaya malaikat mencatat kebaikan, keburukan saya. Kalau itu selalu dalam kehidupan dalam sebuah qaryah ataupun suatu negeri, ya, maka Allah kata apa? Beriman dan bertakwa. Bertakwa kita dah bincang tadi dah. Inputnya apa, prosesnya apa? Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan pintu barakah daripada langit dan bumi.
Daripada langit tu turun hujan yang baik, bukan hujan yang memburukkan tuan-tuan ya. Turun ilham, turun rezeki, turun kebahagiaan. Bahagia kita ni datang daripada atas. Turun kefahaman. Kita faham ini bukan pasal saya yang ceramah. Saya ni cuba je berusaha, tapi yang memberi kefahaman pada tuan-tuan ialah siapa? Allah. Hidayah daripada atas. Jadi bila seorang itu bertakwa, turun benda-benda tu semua. Kan? Turun ilham untuk buat kebaikan. Kalau ada yang mencari idea untuk menulis buku contohnya kan, ilham tu daripada siapa? Daripada Allah SWT. Langit. Daripada bumi apa? Daripada bumi tu keluar pohon-pohon yang diberi barakah ya, tempat tinggal yang penuh barakah. Barakah itu maksudnya thubutul khair, kebaikan yang banyak berterusan. Orang baik saja berkeliling kat kita ya. Orang yang tak baik tu dia terjauh. Allah pasal apa? Pasal ada protection, takaful daripada Allah kerana kita subscribe. Subscribe, melanggan. Package apa? Package apa tuan-tuan tajuk kita? Takwa. Ya. Package takwa ni free. Tak payah bayar pada ejen-ejen yang ada. Ya, Allah dah hantar ejen namanya Rasul, tolong promotekan package-nya. Kita tinggal buat je tuan-tuan. Ya. Tinggal buat saja. Dan ini adalah satu daripada 21. Tapi tak menarik pula satu je tuan. Saya bagi yang kedua lah ya, yang kedua. Okey, saya minta tuan sebelah sini lah pilih nombor 2 sampai 21. 2 hingga 21. 21. Saya ambil yang ujung tadi ni. Nak habis tu. Okey. Baik. Nombor 21, orang yang bertakwa kekal di dalam syurga. Allah nyatakan pada surah Ali Imran ayat yang ke-198 ya. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Iaitu maksudnya tetapi orang yang bertakwa pada Tuhannya, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha nuzulan min indillah. Tempat lain ada khalidina fiha abada, di sini khalidina fiha dia akan tinggal dalamnya, nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ya. Allah akan beri tempat tinggal di sana, khalidin. Khalidin saja perkataannya sudah menunjukkan kekal tuan-tuan ya. Tapi di tempat lain yang tuan cakap tadi ada abada, maksudnya Allah nak tekankan lagi bahawa forever. Dia bukannya sekadar freehold, leasehold lagi lah tak. Tuan-tuan, rumah freehold ke leasehold? Leasehold. Leasehold dengan freehold mana orang nak beli tuan? Harga mahal. Freehold kan? Tapi yang ini free forever. Tak ada dah whole ni tak ada dah. Forever tuan-tuan. Khalidina fiha. Allah cakap pada ayat 198. Pada siapa? Pada siapa-siapa yang kat dunia ini masih lagi sewa rumah, tak mampu nak beli rumah. Ya. Kemudian apa? Yang dah beli rumah tapi leasehold, ya. Ataupun yang freehold tapi dia tak boleh pegang selama-lamanya pasal dia dah nak apa tuan-tuan? Nak meninggalkan rumah itu dah. Ke tuan-tuan rasa khalidina fiha fi hadzal bait pada rumah tu rasa saya dah bayar 30 tahun ni, takkanlah baru nak habis 30 tahun dah kena panggil. Ada tak tuan yang berlaku pada kawan-kawan kita? Ada. Jadi apabila orang yang bijak dia tahu bahawa okey, saya bayar ini 30 tahun, saya niat anak saya boleh manfaatkan, ataupun saya mungkinlah kalau tak ada anak saya nak ke apa ke, saya jual ke, duit itu sebahagian pergi ke surau Hamidin contohnya, sebahagiannya pada anak saya. Itu adalah orang-orang yang bijak memilih khalidina fiha, memilih apa? Real estate ya, hartanah yang kekal berbanding dengan freehold, berbanding dengan leasehold lagi lah tuan-tuan kan, ataupun kena sewa. Tapi orang sewa, freehold, leasehold semua ada peluang. Siapa yang langgan package takwa ini, dia buat cari input yang bagus, dia buat pada setiap hari, dia jirus pokok takwa itu betul-betul, Allah akan bagi dia, walaupun kamu dulu tidak ada rumah besar,
freehold. Tapi Allah kata pada para sahabat, kamu tinggalkan Mekah. Gitu kan? Mereka tinggalkan rumah mereka, tuan-tuan, kerana nak memperjuangkan takwa. Maka akhirnya Allah beritahu pada mereka, inilah khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Tidak ada yang wa ma indallah, apa saja yang di sisi Allah itu tak ada yang lebih baik kecuali pada orang yang abrar, orang yang sentiasa buat kebajikan, yang kita bincang tadi pada ayat 177 surah Ali Imran. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, ini dua daripada 21, ya. Dan tuan-tuan yang nak slide nanti saya boleh bagi. Slide tu percuma je lah, ya. Kalau buku tu kat belakang saya ada bawa 10 tu. Dan kalau perlu lebih nanti beritahu je lah, ya. Moga-moga pada bulan Ramadan ini kita dapat menebalkan break takwa kita. Takwa ni macam break, tuan-tuan, ya. Break. Kereta mahal ke tak mahal ke, dia mesti ada break. Ya. Bila break itu dah haus, kan, tekan-tekan dekat bonggol depan tu tak makan, kan, apa jadi kalau ada kereta kat depan? Boleh langgar, gitu kan. Jadi pada bulan Ramadan Allah bagi rahmat, sila overhaul. Bukan overhaul lah, sila buat maintenance. Kuatkan balik takwa, tebalkan balik brake pad itu. Jadi lepas tu bila benda halal pun kita dapat, boleh tekan brake, kan, jangan makan. Maka insya-Allah moga-moga brake takwa lepas Ramadan ini menyebabkan kita boleh menahan diri kita dari perkara-perkara yang Allah larang, dan kita boleh tekan minyak pada tempat yang Allah suruh kita pergi cepat. Solat cepat, kan, macam Ramadan ini. Kerana apa? Kerana break itu guna pada tempat-tempat yang dilarang sahaja. Bukannya break itu pada solat, break dulu. Okey, apa lagi? Tolong orang untuk derma, break dulu, ya. Tapi kalau ngutuk orang, tekan minyak. Jangan begitu, tuan-tuan, terbalik tu. Jadi Ramadan peluang untuk kita baiki break tersebut. Moga-moga Allah beri takwa kepada kita. Yang bertakwa sahaja yang pasti berjaya. Moga-moga kitalah orang tersebut. Aku lihat wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.